pendapat pihak Perkasa dan Gerak Aman berpendapat kita terpaksa terus menerus memberi penerangan kepada rakyat, especially untuk ini public lah, iaitu bersih ini sudah nyata merupakan satu kumpulan yang berasal untuk berhimpun pada 9 Julai, bukan di kalangan NGO-NGO. Ianya daripada kalangan parti-parti politik pembangkang. Selama ini mereka mengatakan bahawa bersih ini adalah satu gabungan NGO yang nak menuntut pilihan raya bersih. Tetapi sebagaimana kita sedia maklum, kalau kita lihat senarai jawatan kuasa bersih, nyata ianya merupakan agenda politik Pakatan Rakyat, Pakatan Keadilan Rakyat. Cuma nak dikelirukan sedikit dengan meletakkan Amiga sebagai pengurusi iaitu bekas Presiden Majlis Peguam. Dan di bawah Amiga ini jawatan kuasanya semua terdiri daripada kalangan parti politik. Timbalannya Mak Sabu, AJK Publicity, Tinchua, pengurusi Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor ni, Maria Chin Abdullah. Kemudian kita lihat hati-hati AJK di siang utusan hari ini. Dan saya tengok AJK mobilisasi Bendahari Agung PAS, ini pengarah pilihan raya PAS, Dr. Hatta Ramli, Syed Syahrin, pemimpin PKR, Syed Ibrahim Syed Noh, pengurusi gerakan masuk ISA, Teresa Kok, MP dan juga Esko di Selangor, Badrul Hisham Syahrin, Esko keadilan. Dan yang paling menarik juga terdapat dalam serah ini ialah Hishamuddin Rais, yang saya sangat kenali beliau ni waktu kebangkitan pelajar pada tahun-tahun 70-an, yang menyebabkan saya ditahan di bawah ISA ketika itu. Hishamuddin adalah Presiden PMUM. Dia di antara orang yang menyertai perhimpunan pelajar pada waktu itu, balik batu sembunyi tangan, kemudian dia lari ke luar negeri. Bertahun dia lari ke luar negeri, kemudian dia kembali ke tanah air atas bantuan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu itu Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri, dia kembali ke tanah air dengan tidak mengenakan apa-apa tindakan terhadap dia. Sesudah bertahun beliau lari daripada negara Malaysia dan memburukkan nama Malaysia pada waktu itu, dan dia kembali ke tanah air dengan bantuan Anwar Ibrahim, dan sekarang ini dia ada dalam jawatan kuasa bersih. Jadi ianya meyakinkan lagi pada saya bahawa perhimpunan bersih ini bukan semata-mata kerana nak menuntut pilihan raya bersih, tetapi ianya agenda untuk menghuru-harakan negara bagi menyelamatkan Anwar Ibrahim. Sebab mereka sudah tidak ada pilihan. Mereka gagal 16 September untuk menubuh kerajaan. Kemudian Anwar Ibrahim terpaksa menghadapi pembicaraan to defend himself, sebab dia didapati ada prima facie dengan kes Saiful Bukhari, dan dibantu pula dengan kehebohan video yang mirip gambar ketua pembangkang. Jadi maka pada saya lah, it is a matter of life and death kepada Anwar Ibrahim. Maka cara yang terbaik, mungkin mereka nak menumbang kerajaan secara yang mereka rancang pada 9 Julai. Kalau mereka mengatakan, mereka menafikan bahawasanya ini bukan pakatan ataupun kerja-kerja parti pembangkang, tapi jawatan kuasa tadi jelas, dan saya nak tunjuk ini surat edaran yang dibuat oleh
Siusa Agung Parti Keadilan Rakyat oleh Saifuddin Nasution. Surat ini berkeliling Siusa Agung, bertajuk Perhimpunan Bersih Kedua, di mana beliau telah mengarahkan semua pimpinan keadilan, semua peringkat supaya menyertai perhimpunan bersih. Jadi berarti nyata sekali dengan surat ini bahawa Anwar Ibrahim lah di belakang perhimpunan bersih kedua. Jadi dan saya dedahkan perkara ini dan mengadakan PC ini untuk rakyat lebih memahami, supaya rakyat membuat penilaian betul dan jangan emosi dan menyokong tak tentu harap mengenai dengan perhimpunan bersih ini. Sebab selain daripada mereka mengatakan nak menuntut pilihan raya bersih, risalah yang mereka edak ni, mereka masuk macam-macam perkara, macam-macam isu. Mereka mengeksploitasi isu kenaikan harga barang, isu rasuah yang dibuat secara umum, dan tuduhan-tuduhan macam-macam pada kerajaan. Dan saya diberitahu kempen mereka di bawah tidak banyak mengenai dengan pilihan raya bersih, tetapi mereka menggunakan emosi rakyat mengenai dengan kenaikan harga barang, kononnya isu rasuah dan macam-macam isu lah, yang semuanya ayat-ayatnya bombastik. Ia berbentuk slogan yang boleh mengelirukan rakyat. Ini yang sedang diedar di peringkat bawah, dan saya percaya diambil kira apa yang mereka lakukan ini, dan juga ucapan yang dibuat oleh Datuk Seri Nizam daripada Parti PAS dengan secara terbuka, peserta Perhimpunan Bersih 2 akan diberi sebanyak RM50 seorang, yang beliau berucap di Stadium Jugra Teluk Datuk Panting pada 12 Jun baru-baru ini. Dan yang paling menarik iaitu kenyataan yang dibuat oleh Nurul Izzah, anak Anwar Ibrahim yang jadi naib Presiden Keadilan, menyeru rakyat supaya bertindak seperti semangat rakyat di Mesir, iaitu seperti di dataran Tahrir di Mesir. Jadi mengambil kira kenyataan Nurul Izzah ni, maka Perhimpunan Bersih ni sebenarnya untuk menyelamatkan Anwar dengan cara menghura-harakan negara. Kita dedahkan ini kepada rakyat untuk pertimbangan rakyat. Kalau nak dikatakan ini semata-mata tindakan untuk menuntut pilihan raya bersih di bawah satu gagasan NGO, nyata sekali saya tengok di sini tidak ada pun NGO yang terlibat. Dan Amiga ni kita tahu mengambil kesempatan. Orang-orang India kena faham, bila kita menentang Amiga, kita bukan menentang dia sebagai seorang India ataupun dia seorang Hindu. Seperti mana kita menentang Anwar Ibrahim, dia Melayu, tapi Melayu menentang Anwar Ibrahim. Sama juga kita menentang Amiga, bukan kerana dia Hindu, tapi perbuatan jahat dia yang menjadi perkakas dan menjadi pelindung kepada parti-parti pembangkang. Jadi itu satu perkara. Dan perkara yang kedua, saya nak beri respon juga kepada kenyataan Suhakam hari ini yang dibuat oleh Tan Sri Hasmi Agam, yang mengatakan dalam pernyataannya hari ini cukup mengelirukan. Apa yang dia buat kenyataan, people have the right to assemble, rakyat ada hak untuk berhimpun. Dari segi perlembagaan memang benar, maknanya dia menyebut di bawah artikel 10 bracket 1 bracket B di bawah Perlembagaan Persekutuan, dan juga artikel 20 bracket 1 Universal Declaration of Human Rights. Memang dari segi prinsipnya begitu, tetapi ianya juga tertaduk kepada undang-undang yang terikat dalam negara kita ni. Dia bukan blank check
It is not an open blank check that everybody can demonstrate atas nama hak kebebasan bersuara dan hak kebebasan berhimpun. Kita ada undang-undang yang kena dibaca sekali dengan akta polis dan seumpamanya, dan tengok pula kepada isu. Kalau isu-isu tu munasabah dan mereka nak buat perhimpunan, mereka kena minta kebenaran polis dan mereka ada permit, mereka boleh buat. Tetapi bukan berarti macam kenyataan Tan Sri Hasmi Agam ini boleh mengelirukan. Dan saya nak menyatakan juga di sini, Tan Sri Agam, Hasmi Agam ini patut dia menyatakan, memberi nasihat dengan mengambil kira hak kebebasan bersuara, hak kebebasan berhimpun. Patutnya Tan Sri Hasmi ini mencadang kepada kerajaan, wajar, tapi dengan syarat pihak pengayuh kena buat lagi tempat tertutup dalam stadium, tempat yang boleh menyelamatkan dan tidak menimbulkan yang tidak memungkinkan boleh menimbulkan huru-hara. Kenapa dia tidak cadang begitu? Sebab kalau nak menyampaikan hasrat, nak menyampaikan pandangan, tidak semestinya di jalan raya. Boleh buat dalam stadium, boleh pasang video, boleh pasang big screen, boleh hantar memorandum. Itu juga menyampaikan suara, menyampaikan pandangan. Yang saya rasa selari dengan apa yang dimaksudkan Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights does not mean that you can demonstrate by the roadside. You see, this is the basic yang saya rasa ada kekeliruan yang patut dihurai oleh pengurusi suaka. Kalau tidak, rakyat akan keliru dengan seolah-olah polis nak menyekat perhimpunan ini. Kerana perhimpunan pada awal lagi kita tengok, saya dah hurai tadi latar belakang perhimpunan ini, parti pembakar yang terlibat, isu yang dia nak bawa. Dan kalau berlaku huru-hara macam mana? Kata Tan Sri Hasmi Agam ni, it's so simple. The police have to determine that when they gather, the police kena bijaksana supaya mengawal perhimpunan tu. It is not as easy as saying. Ianya tidak semudah bercakap. Nak menjaga keamanan kalau ada beribu turun, dan kalau ada yang buat huru-hara, macam mana? Kita tengok di Mesir, kita tengok di Tunisia, berapa ramai tentera, berapa ramai polis. They cannot maintain peace and security. Tengok apa yang berlaku di Yaman, berapa ramai yang dah mati, berapa ramai yang dah mati di Syria. We don't want any cause of death in this country for whatever reason. Jadi apakah ini tidak disedari oleh Tan Sri Hasmi Agam? Nak bercakap soal, nak tunjuk soal liberal, nak tunjuk soal kebebasan, tapi tanggungjawab macam mana? Jadi sebab itu saya tidak boleh menerima kenyataan Tan Sri Hasmi ini secara total. Saya baca dalam blog-blog, termasuklah Malaysia Insider, yang baru ni kita buat perhimpunan di Kampung Baru. Malaysia Insider buat 500 orang. So only a blind man can say that's 500. You see, paling tidak berlebih daripada 500, 600, 700, takkan 500. But dia quite dirty lah. Just tapi saya tidak halang dia orang datang ini pun to cover my press conference. Kita bukan macam pemimpin pembakar, marah ke surat khabar, bakar, boycott. Kita walaupun ada kes, sebab everybody knows, I mean it's not 500 dekat Kampung Baru pun, tapi dia buat 500. Dan sekarang ni pun dia kata paling tinggi perkasa dapat himpun 9 Julai ni tak lebih dari 500. Okay, we wait and see.